Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning dan selamat kita bertemu sekali lagi dalam ringkasan ataupun berita-berita pendek daripada dunia astronomi. Nama saya Syariat Ahmad daripada Falah Online dan pada pagi ini seperti yang telah dijanjikan semalam, saya akan cuba memberi sedikit ulasan berkenaan dengan foto-foto menakjubkan daripada James Webb Space Telescope yang telah pun dikongsikan oleh mereka yang mengendalikan teleskop ini pada malam semalam. Dan jika dapati berdasarkan komen-komen yang telah diberi daripada rakan-rakan semua, ramai yang teruja dan kagum rasa melihat begitu detailnya dan begitu cantiknya gambar-gambar yang telah pun dihasilkan menerusi teleskop angkasa James Webb ini. Dan kadang-kadang apabila gambar ini terlampau cantik ataupun terlampau mengkagumkan, kita menjadi hilang daripada lost in space, hilang di angkasa lepas kerana terlalu banyak maklumat yang terpaksa kita hadamkan dalam waktu yang begitu singkat sekali. Jadi insyaAllah pada video pada pagi ini saya akan cuba meringkaskan beberapa fakta penting yang telah pun dikongsikan oleh para saintis dan juga ahli astronomi semalam menerusi sidang media yang telah dilakukan secara online. Saya rasa ramai pun telah melihatnya bersama-sama pada lebih kurang pukul 10.30 malam semalam kalau tak silap. Jadi kita lihat dulu gambar pertama yang telah pun dikongsikan oleh James Webb Space Telescope bukan semalam, iaitu 2 hari lepas, iaitu gambar yang menunjukkan beribu-ribu galaksi di dalam satu frame gambar. Jadi ini merupakan satu gambar yang cukup menakjubkan kerana dia merupakan sebuah kawasan langit yang dikatakan seumpama sebutir pasir yang diletakkan di atas jari kita dan lengan kita dipanjangkan ke hadapan. Itulah kawasan langit yang sedang dicerap menerusi gambar ini. Dan kalau kita lihat, walaupun kawasan langit tersebut begitu kecil, begitu banyak galaksi yang kita boleh lihat di sini. Begitu banyak galaksi. Malah kalau saya kirakan secara kasar semalam tu, hanya ada lebih kurang 14 ataupun 15 butir bintang saja yang ada dalam frame ini. Bintang-bintang ni kita boleh kenal pasti kerana dia membentukkan seperti cahaya yang ada tajam-tajam tu. Kan? Tapi kalau kita lihat menerusi gambar yang terbaru yang dikongsikan malam semalam ni, sebenarnya ada lebih banyak bintang di sini. Tapi yang lebih menakjubkan, ada lagi banyak galaksi yang ada di celah-celah bintang tersebut. Cuba lihat. Kalau kita perhatikan, ini semua merupakan cahaya yang datang daripada kedudukan yang begitu jauh. Kalau tak silap saya lebih daripada 13 bilion tahun cahaya. Apa yang kita lihat di sini merupakan image galaksi yang terawal yang dipercayai wujud setelah terbentuknya alam semesta ini. Jadi kalau kita perhatikan, galaksi yang di hadapan ni adalah galaksi-galaksi yang boleh dikatakan hampir dengan kita. Yang lebih penting bagi para saintis adalah objek-objek yang halus di sini. Ini semuanya kalau kita perhatikan, ini adalah titik-titik ataupun comot-comot, boleh dikatakan comot-comot galaksi yang begitu jauh, yang kadang-kadang kita pun tidak dapat lihat bentuknya yang sebenar. Tapi berdasarkan apa yang telah dikongsikan oleh para saintis, mereka mendapati bahawa galaksi-galaksi yang jauh ini adalah antara galaksi yang terawal di dalam alam semesta ini. Dia tidak mempunyai bentuk serupa seperti galaksi yang kita kenal hari ini. Kerana kalau kita perhatikan, galaksi pada hari ini ataupun galaksi yang kita lihat yang berhampiran dengan bumi ini ada bentuk seperti bentuk spiral, bentuk berpilin, bentuk berpusing-pusing. Tetapi kalau kita perhatikan galaksi-galaksi yang jauh di belakang ni, yang kecil-kecil itu semua, dia tidak mempunyai bentuk yang jelas. Jadi saintis mengagakkan bahawa mungkin inilah bentuk galaksi yang terawal di dalam alam semesta ini. Di Masya Allah Tabarakallah, bayangkan menggunakan teleskop JWST yang mengorbit jauh daripada bumi, telah berjaya melihat jauh ke belakang, time machine yang boleh dikatakan menghampiri awal kewujudan alam semesta ini. Dan kalau kita lihat juga, ada juga bentuk-bentuk galaksi yang seperti
bergaris-garis, berpusing-pusing. Kalau kita lihat di sini. Pelik kan? Tapi ini semua adalah sebenarnya kesan daripada graviti yang kuat yang terhasil daripada gabungan galaksi-galaksi yang terang ni. Yang putih-putih ini sebenarnya adalah sebuah gugusan galaksi cluster. Okay? Jadi galaksi cluster ni merupakan sekumpulan galaksi yang bergerak bersama-sama di dalam alam semesta. Tetapi gabungan kuasa graviti daripada galaksi-galaksi tersebut telah membias ataupun membengkokkan cahaya daripada galaksi yang berada di belakangnya seolah-olah seperti satu magnifying glass. Jadi apabila cahaya daripada belakangnya telah dibiaskan dan kembali menumpu ke arah kita, apa yang kita lihat di sini merupakan image galaksi yang berada jauh di belakang yang sepatutnya kita tak boleh dapat lihat kerana dia terlalu jauh. Tetapi ia telah dibesarkan, ia telah dimagnifykan dan diterangkan hasil daripada gravitational lens. Jadi hasil daripada lensa graviti ini menyebabkan kita dapat lihat dengan lebih jelas objek yang berada nun jauh di belakang. Cuba kita perhatikan di sini. Ini semua adalah galaksi bentuk dia pelik. Dia tidak seperti bentuk galaksi yang kita kenal. Kalau galaksi yang kita kenal ni macam inilah. Tapi galaksi ni seperti panjang, lonjong, seperti ditarik-tarik. Dan yang menarik di sini, ini dia. Ini merupakan satu image galaksi yang cukup unik kerana ini jaluran oranye ni merupakan sebuah galaksi. Tetapi cahayanya telah diherutkan oleh magnifying glass ini, menyebabkan dia kelihatan seperti dua buah galaksi ataupun galaksi yang telah dilihat menerusi cermin, mirror image. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan cuba kita lihat kalau kita boleh download gambar ni high resolution, kita boleh lihat begitu banyak sekali. Ini merupakan satu lagi galaksi yang berbentuk seperti seperti slug, seperti siput, kan? Yang telah dipenyek-penyekkan. Tapi ini merupakan image yang telah diherutkan oleh kesan gravitational lens. Ini merupakan gambar pertama yang telah dikongsikan oleh tim JWST bukan semalam pada hari Isnin pagi kita. Jadi kalau kita perhatikan ini pun dah cukup banyak. Bayangkan Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita lihat gambar yang kedua pula daripada JWST. Ini merupakan sebuah planetary nebula yang dipanggil sebagai The Southern Ring Nebula, yang juga nombor katalognya adalah NGC 3132. Dia merupakan sebuah nebula yang bukannya sedang membentuk bintang baru, tetapi ia adalah sebuah bintang yang tengah nazak nak mati. Jadi apabila bintang ni, bila dia mula wujud, dia terhasil daripada gabungan kepulan-kepulan gas yang kita panggil sebagai nebula. Tetapi nebula ni pun sebenarnya ada dua jenis. Nebula yang menunjukkan ia sedang membentuk bintang baru, dan ada juga nebula yang sedang menunjukkan bintang tu tengah nak mati, sedang nazak. Jadi ini merupakan satu contoh planetary nebula. Tetapi gambar ni, ya Allah, cuba tengok kan, begitu detailnya gambar ni. Apabila dia mula-mula dikongsikan pada malam semalam, kira orang kata tergamam jugalah, orang kata kan. Cuba lihat ni. Ini merupakan liuk-liuk ataupun kepulan-kepulan nebula. Ini bukannya macam, dia seolah-olah macam awan kita lah. Tapi bayangkan ini bukan awan kecil. Ini merupakan sebuah nebula yang mempunyai saiz beratus-ratus tahun cahaya. Besarnya tu. Okay. Tetapi cuba lihat sajalah gambar ni. Kita just orang kata panning di sekelilingnya. Kalau kita lihat kan, Allah Akbar, bayangkan. Cuba lihat. Begitu banyak kepulan-kepulan nebula, dan kita perhatikan juga nebula ni seperti ditiup. Kan, kalau kita lihat kan ada garisan-garisan ni. Garisan-garisan ni seolah-olah seperti ada yang meniupnya keluar. Kalau kita zoom keluar sikit, kita perhatikan ada garisan ni yang mula keluar daripada yang mula terarah keluar daripada kawasan di tengah-tengah nebula ni. Dan ini adalah kesan daripada apa? Kesan daripada bintang yang sedang mati di tengah-tengah ni, yang sedang menghamburkan begitu banyak tenaga keluar dan mengganggu
lapisan-lapisan atmosfer ataupun lapisan gas yang telah dilepaskan sebelum ini. Maknanya, bayangkan, bintang ni sebenarnya adalah sebuah lapisan-lapisan gas. Bila dia mati, dia mula melepaskan lapisan gasnya keluar. Tetapi apabila gas ni makin mengembang, bintang yang tinggal saki-baki di tengah-tengah tu, dia pun mengeluarkan tenaga yang kuat. Dan tenaga ni akan mula meniup, memberikan satu seolah-olah seperti angin yang kuat, meniup dan mengganggu pergerakan nebula-nebula yang telah dilepaskan ataupun kepulan-kepulan gas yang dilepaskan tadi, yang sebelum ni, membentuk seperti satu, orang kata seperti satu, kata apa nak kata bentuk ni, seperti mata lah orang kata, seolah-olah seperti mata. Jadi gambar ini merupakan gambar yang cukup detail kerana ia berjaya dilihat, kita berjaya melihatnya ke begitu dalam sehingga ke tengah-tengah kerana keupayaan James Webb ni melihat menerusi julat cahaya inframerah. Kalau kita lihat menggunakan julat cahaya biasa, kita tak mungkin boleh nampak melihat ke dalam ni kerana kita dilindungi ataupun terlindung oleh kepulan gas yang berada di hadapan. Tetapi inframerah ni mampu menembusi gas-gas ataupun awan tebal di hadapan kita tu dan berupaya melihat kawasan gas yang lebih panas. Jadi kita cuba lihat begitu banyak detailnya gambar ini. Kadang-kadang bila saya lihat ke sini pun kita nak explain dalam bentuk bahasa yang mudah pun payah. Tapi tak payah explain pun, kita tengok gambar ni pun kita dah cukup rasa kata apa, Masya Allah kan, Subhanallah, begitu hebatnya Allah cipta alam ni kan. Dan sebenarnya bintang yang di tengah ni bukanlah orang kata yang penyebab utama gas ini mengembang. Penyebab utama tu sebenarnya adalah bintang yang berada di sebelah ni, sebutir bintang yang terlindung sedikit di sini. Jadi ini merupakan bintang yang menyebabkan terhasilnya nebula ni pada permulaannya. Kalau kita lihat gambar yang lagi satu ni, ini merupakan kamera yang lagi satu yang melihat dalam julat inframerah juga, tetapi dalam dipanggil sebagai middle range, mid infrared kalau tak silap saya lah. Okay. Di sini kita boleh lihat bintang yang kelam tu lebih jelas berbanding dengan gambar yang asal tadi tu. Okay. Dan dibandingkan dengan gambar yang ni. Jadi ini merupakan dua buah kamera yang mempunyai fungsi yang berlainan, tetapi hasil daripada gabungan ataupun maklumat daripada dua buah kamera ini, kita boleh kata melihat apakah, cuba kita boleh memahami ataupun cuba dapat memberi maklumat kepada kita apakah yang sedang berlaku di dalam planetary nebula ini. Jadi bayangkan kita jarang dapat lihat, bukan jarang, tak pernah dapat lihat begitu detailnya kepulan-kepulan nebula di dalam sebuah kepulan-kepulan asap di dalam nebula ni. Tengok ni, berserabut. Kalau kita katalah saya ambil gambar ni, saya buat dia jadi hitam putih, orang akan ingatkan dia ni macam awan dekat bumi. Ini kata ni ambil dekat belakang rumah ni, contoh dia kan, umpama macam tu lah. Tapi ini berada dekat angkasa lepas. Allah Akbar, bayangkan. Dan lagi menakjubkan daripada gambar ni, kalau kita perhatikan di sebelah sini ada galaksi. Ada galaksi. Ini merupakan sebuah galaksi yang dilihat daripada tepi, edge on. Tapi galaksi ni sebenarnya berada di belakang nebula, bukan di hadapan. Kita nampak dalam gambar ni seperti dia galaksi ni kecil, nebula ni besar, tapi sebenarnya dia berada dekat belakang. Okey, di belakang. Ini lagi satu galaksi kat bawah ni. Baru je terperasan. Ini sebuah lagi galaksi. Oh, ada lagi satu galaksi kat sini. Ya Allah, banyak betul galaksi. Teleskop Hubble pun bila dia rakam nebula ni pun tak dapat lihat galaksi ni. Jadi bila saintis melihat atau meneliti gambar-gambar ni, dia bukan sahaja terkejut tengok bentuk nebula ni, tapi ada pula benda yang menyibuk sini, galaksi-galaksi yang terselit. Orang kata apa, photobomb. Dia nak pun, orang nak ambil gambar nebula, dia pun menyibuk juga kat situ, tapi sebenarnya dia berada dekat belakang. Ini adalah galaksi-galaksi yang berada dekat belakang ni. Allah Akbar. Itulah dia kan, bayangkan Jadi saya memang galakkan cuba download gambar beresolusi tinggi dan kita boleh zoom sampai ke dalam. Gambar yang seterusnya adalah sebuah gambar kata apa,
Tak terkata lah. Bukan orang kata apa. Tak terkata. InsyaAllah. Cuba lihat ni kan. Bila dia keluar gambar ni semalam ni, macam orang kata nak menangis tengoknya. Ini merupakan sebuah sekumpulan galaksi yang popular di kalangan peminat fotografi, iaitu the Stephen Quintet's galaksi. Sekumpulan 5 buah galaksi yang kelihatan terkumpul di dalam satu kawasan langit, yang bila kita ambil gambar tu kita boleh rakam sekali 5 ni lah, sekaligus. Okay? Dan diketahui bahawa gambar 5 galaksi ni adalah 5 galaksi yang ada interaksi antara satu sama lain. Dia sebenarnya bukan 5 yang berinteraksi. Yang berinteraksinya saja adalah 4. Okay, yang bawah ni pertama, yang atas kedua, lepas tu yang tengah-tengah ni sebenarnya ada 2. Okay? Ni ada 2 ni. 3, 4. Galaksi yang sebelah kiri ni sebenarnya dia lebih dekat berbanding yang 4 tadi tu. Yang 4 tadi tu berada kat belakang dia. Yang ini, yang kelima ni yang belah kiri sekali ni, dia sebenarnya berada di antara kita dengan yang kumpulan 4 kat belakang tu. Cuma daripada pandangan kita daripada bumi ni, nampak seperti 5 buah galaksi yang berinteraksi antara satu sama lain. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya ini merupakan gabungan lebih kurang 1000 buah gambar yang dirakam sikit-sikit. Dia rakam, contoh dia macam gini lah, dia rakam sikit, kemudian dia rakam sikit lagi, sikit, sebab kamera dia kecil kan. Kamera kawasan langit ni luas, dan kameranya tu hanya dapat merakam satu kawasan langit yang kecil. Okay. Jadi bila dia gabungkan, dia panggil sebagai mozaik gabungan, dan dia menghasilkan daripada 1000 buah gambar tu menghasilkan satu gambar yang kita lihat di sini. Ini lebih kurang 1/5 saiz diameter bulan penuh, kalau kita nak bayangkan dia punya saiznya di langit. Dan gambar dan image yang dihasilkan menerusi julat inframerah ni menunjukkan begitu banyak interaksi yang begitu menakjubkan. Antaranya adalah kalau kita lihatkan yang berada di tengah-tengah ni. Ini adalah 2 buah galaksi yang sebenarnya dia, kalau tak silap saya, dia telah pun berinteraksi atau bergabung atau berlanggar antara satu sama lain. Okay. Dan hasil pelanggaran 2 buah galaksi telah menghasilkan satu kejutan gas-gas yang berada di sekitar 2 buah galaksi ini, lalu menghasilkan bintang-bintang baru. Maknanya dia recycle balik gas-gas nebula daripada bintang-bintang yang dah lama tu. Dia recycle balik, dia jadi bintang baru. Kerana dia terjadi bintang baru, kerana berlakunya pelanggaran molekul-molekul menyebabkan dia menjadi panas dan menghasilkan bintang-bintang. Itu pun kita boleh nampak. Yang atas ni pun pelik juga, nampak berjari-jari orang kata kan. Oh ya Allah kan. Bila kita perhatikan juga, cuba lihat perbezaan antara 4 buah galaksi ni dan juga galaksi yang di tepi yang belah kiri ni. Yang ni pun menakjubkan juga, kerana galaksi yang sebelah kiri itu sebenarnya adalah lebih dekat daripada yang 4 ni, sehingga kan kita boleh melihat bintang-bintangnya secara individu. Ini sebenarnya halus-halus, ini bukan bintang dalam Bima Sakti kita. Bintang dalam Bima Sakti ni yang macam ni lah, yang besar, yang putih macam ini kan. Itu bintang dalam Bima Sakti yang berada dalam galaksi kita. Okay, macam ini. Tetapi yang halus-halus, yang titik-titik ni, ya Allah, itu semua adalah bintang yang berada di dalam galaksi tersebut. NGC 7320, kerana nama dia kalau tak silap. Okay. Dia boleh melihat individual star sehingga kan ke pusat galaksi ni. Allah Akbar. Bayangkan bayangkan, bukan bayangkan, kita nak bayangkan pun tak boleh juga, nak bayangkan juga. Okay. Lagi satu image yang menarik dalam gambar ni ialah galaksi yang belah atas ni, yang ada jari-jari ni. Di tengah-tengah tu sebenarnya adalah sebuah black hole, sebuah lorong hitam supermassive yang sedang menyedot benda-benda yang berada dekat sekelilingnya. Kalau diikutkan, dia lebih kurang 25 juta kali lebih besar jisimnya daripada matahari. Hasil daripada gas-gas yang telah disedot tu menghasilkan tenaga yang amat kuat dan cahaya yang amat kuat, lebih kurang 40 bilion kali cahaya matahari kita, umpama macam tu lah. Begitu banyak. Jadi maknanya di tengah-tengah ni ada sebuah black hole. Okay? Yang kita lihat ni, kita tak nampak black hole tu. Yang kita nampak tu adalah kesan habuk yang jatuh ke dalam black hole tersebut. Kita boleh, bukan sekadar boleh tengok galaksi, bukan sekadar boleh tengok bintang yang terbentuk
hasil daripada pelanggaran dua galaksi. Bukan sekadar kita tengok bintang secara individu di dalam galaksi lain, kita pun sedang melihat kesan black hole yang berada di pusat ataupun di tengah-tengah sebuah galaksi lain. Kesan itu bukannya black hole, ya black hole tak nampak lah kan. Okay? Jadi ini adalah satu lagi gambar yang orang kata apa, seperti mana yang saya post malam ni, pening pada tengoknya kan, mahamnya. Lebih menakjubkan yang belakang ni. Yang belakang-belakang ni, ini semua galaksi ni, ya Allah, cuba tengok ni. Ini galaksi, ini semua galaksi ni. Bintang ni dia berbentuk ada spike ni, dia ada jari-jari kan, ada tajam-tajam, okey. Tajam-tajam bintang tu bukan bentuk bintang tu. Bintang tu sebenarnya bentuk seperti matahari. Tapi kesan daripada kamera James Webb ni, dia akan menghasilkan seperti itulah. Tapi abaikan yang tajam-tajam tu, abaikan. Yang kita nak tengok yang belakang ni. Ini semua galaksi. Semua galaksi yang berada sama ada dekat dengan kita, macam ni kira hampir lah dengan kita, sehinggalah yang comot-comot, yang putih-putih yang ni. Bayangkan ya Allah, begitu banyaknya galaksi dalam background. Ini background gambar tadi, ini bukan gambar lain. Nampak, ini ada juga galaksi yang ada bentuk spiral sikit ni. Okey, kita tengok sebelah kanan apa ada. Ada juga lagi galaksi tu. Ya Allah, nampak ni. Ini best ni. Ini bukan setakat satu galaksi, ini dua ni. Galaksi merah ni rasanya belah depan dengan galaksi yang panjang yang kita lihat tu adalah galaksi belakangnya tu. Macam seolah-olah bertindih. Okay. Okay, itulah dia. Ya Allah, kan? Cubalah tengok. Menakjubkan sekali. Okey, gambar seterusnya sebenarnya bukan gambar. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh sebuah alat dipanggil sebagai Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Ambil kau. NIRISS. NIRIS. Okay. Dia merupakan sebuah alat yang sebuah spektrograf lah. Spektrograf ni merupakan satu alat yang memecahkan cahaya yang dicerap lah, sama cahaya galaksi ke, cahaya bintang ke, apa benda ke. Dan daripada cahaya tu sebenarnya kita boleh tahu apakah sumber ataupun chemical yang berada di dalam sumber cahaya tersebut. Okay. Dalam kes ni, apa yang mereka cuba tunjukkan semalam adalah mereka menghalakan teleskop Webb ni ke arah sebuah exoplanet. Exoplanet bernama WASP 96b yang pernah dicerap sebelum ni. Okay. Dia nak membandingkan cerapan sebelum ni dengan cerapan oleh James Webb teleskop ni. Apakah maklumat yang boleh didapati, apakah maklumat yang lebih banyak dapat dilihat menerusi James Webb. Dan kalau kita lihatkan di sini bahawa begitu banyak maklumat yang dapat kongsikan ataupun dicerap daripada sini. Dia telah mengesankan air, mengesankan dipanggil sebagai water vapor, jerebu haze, awan di atas planet ini. Planet SWAPS 96b ni adalah sebuah planet gergasi lebih kurang rasanya kalau tak silap saya adalah sebuah planet yang lebih besar daripada planet Mushtari kita. Okay. Lebih besar daripada planet Mushtari kita dan dia terletak pada jarak 1150 tahun cahaya daripada bumi. Tapi dia mengorbit bintangnya tu, satu tahun dia hanya 3,5 hari je. Ambil kau. Setahun dia 3,5 hari je. Kita setahun 365 hari. Dia 3,5 hari je. Berpusing, berlaju benar kan. Okay? Jadi, walaupun begitu, dia bukanlah planet seperti umpama bumi. Namun yang menarik perhatian saintis adalah maklumat yang berjaya dicerap oleh James Webb ni jauh melangkaui daripada apa maklumat yang telah pun diperolehi sebelum ni. Maknanya, kalau ini pun dah dapat banyak, apatah lagi kalau mereka cuba mencerap planet-planet yang dikatakan lebih kecil ataupun seumpama saiz dengan bumi kita ni, mungkin mereka akan dapat tahu apakah komposisi yang ada dalam planet tersebut. Ini bukan gambar, kita tak boleh. Rasanya tak tahulah, mungkin ada kot gambar exoplanet yang diorang dah berjaya ambil gambar kan. Cuma dia tak release lagi. Tapi ini yang diceritakan sini adalah maklumat ataupun data daripada spektrograf. Sebuah alat untuk memecahkan cahaya untuk melihat apakah komponen-komponen ada dalam cahaya tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah gambar yang paling best. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan, tengok saja gambar ni. Tak payah cerita banyak lah orang kata kan. Tak payah seimbang banyak lah kan Pak Ahmad. Oi. Tengok saja gambar ni.
Ini sebenarnya adalah sebuah nebula yang dipanggil sebagai The Carina Nebula. Carina ini merupakan sebuah boroj di langit selatan. NGC 3324 nama dia. Okay? Ini merupakan sebuah nebula yang mempunyai ataupun nebula yang sedang membentuk bintang baru. Okay? Tadi kita dah lihat planetary nebula, bintang yang dah nazak nak mati. Ini bintang-bintang yang sedang mula terbentuk. Okay? Tetapi dia punya detailnya, ya Allah, cuba tengok ni. Dia punya, tengok dia kepul-kepul dia tu, kepul sini, macam-macam, segala macam rupa dia lah kat dalam ni kan. Okay? Dan yang paling orang suka lah kalau saya tengok dalam Twitter kan, yang saintis-saintis yang paling suka adalah ni. Ini adalah dipanggil sebagai, dipanggil sebagai the cosmic cliff. Cerun kosmik. Sebuah macam bukit ataupun cerun yang tinggi. Ni umpama the pillar of creation yang telah dirakam oleh Hubble sebelum ni. Rasanya gambar ni akan lebih popular daripada gambar the pillars of creation daripada Hubble tu kan. Ini adalah sebuah nebula. Ini sebenarnya nebula ni kalau kita tengok cahaya biasa tak nampak, sebab dia terlindung oleh lapisan-lapisan nebula di hadapan. Yang ni dapat dilihat kerana keupayaan James Webb melihat inframerah. Maknanya nebula ni sebenarnya dia ada menghasilkan sedikit haba. Daripada haba tu kita boleh tahu bentuk dia, rupa dia macam mana. Okay? Dan kalau kita tengok bentuk dia macam pelik sikit kan. Kerana apa? Kerana kalau berdasarkan apa yang dikongsikan maklumat oleh saintis di sana, dia adalah sebuah nebula yang terbentuk hasil daripada bintang-bintang muda yang berada kat atas ni. Yang bintang-bintang muda yang atas ni, yang kawasan warna biru ni, sebenarnya dia bintang yang masih muda remaja lah, baru sekolah rendah, sekolah menengah lah, lebih kurang macam tu lah kan. Dan disebabkan dia orang ni masih, yang kata masih lagi bersemangat, jadi dia orang mengeluarkan radiasi yang begitu tinggi, tenaga yang begitu kuat, dan dia telah meniup saki-baki nebula yang membentuk diri dia tu. Maknanya dia kira macam lupa daratan lah. Kan? Dah penat-penat aku buat kau pergi buang aku lah, lebih kurang macam tu lah. Bintang-bintang ni dia mula meniup sedikit demi sedikit, dan seolah-olah telah membentuk, dipanggil sebagai macam erosion sebagai erosion. Apa perkataan dia kan, seperti terhakis. Dia telah menghakis perlahan-lahan nebula itu, sehingga dia berbentuk seperti macam gini lah. Jadi kalau kita lihat pun macam memang nampak seperti benda yang sedang bertiup-tiup. Seperti nebula ni telah ditiup oleh sesuatu. Ditiup oleh sesuatu daripada kawasan ni. Nampak? Jadi kita tengok, kita boleh daripada gambar ni pun kita boleh tahu something is going on dekat sini kan, apa benda yang berlaku ni. Dan yang kita tahu bahawa ini adalah sebuah nebula yang sedang membentuk bintang baru. Bintang baru, ya Allah, cuba tengok macam mana kita nak cerita gambar ni pun susah. Saya duk baca pagi tadi, susah nak explain dalam ayat yang memudahkan nak bagi orang faham kan. Tapi itulah dia, kita tengok dulu gambar ni. InsyaAllah kalau berpeluang, saya akan cuba buat satu artikel bahasa Melayu yang lebih ringkas dekat Falah Online untuk menerangkan apakah yang sebenarnya yang sedang berlaku dalam gambar ni. Tapi walaupun begitu, ini adalah gambar yang paling menakjubkan di antara 5 gambar yang telah dikongsikan, ataupun 4 gambar yang dikongsikan semalam. Ini dipanggil sebagai gambar yang top kan, daripada kemuncak presentation semalam. Itu dia, ya Allah, the cosmic cliff. Inilah dia 4 buah image, gambar-gambar daripada James Webb, dan juga maklumat yang telah dikongsi daripada James Webb. Ini baru yang gambar yang terawal. Jadi bayangkan teleskop ni dikatakan akan beroperasi selama 10 tahun, dan dikatakan minyak yang telah dijimatkan ketika pelancaran membolehkan dia beroperasi selama 20 tahun. Teleskop Hubble kita ni dah lebih 30 tahun. Jadi kalau dia dapat, James Webb ni beroperasi 20 tahun pun dah kira banyak maklumat boleh dapat. Bayangkan Jadi kita harapkan lepas ni lebih banyak lagi maklumat yang dapat kita perolehi
daripada James Webb ni kan. Tapi apa yang pasti jelaslah kan, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 3, mafhumnya dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis, dan engkau tidak akan dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Dapatkah kita dapat lihat sebarang kecacatan? Tak ada. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran keluasan rahmat Allah SWT bagi orang-orang yang berakal, berfikir. Jadi itulah sedikit sebanyak yang ulasan yang saya sempat kumpulkan pada pagi ini. InsyaAllah lepas-lepas ni mungkin ada gambar baru lagi. Dikatakannya setiap seminggu sekali dia akan rilis gambar baru. Kita akan cuba buat penerangan seperti ini lagi, insyaAllah kan. Okay, jadi kita jumpa lagi. Okay, selamat mencerap langit, kejadian alam ciptaan Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.